أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. Pada minggu ini kita masih membicarakan sempena peristiwa yang besar yang berlaku pada umat Islam, iaitu peristiwa hijrah yang berlaku ke atas Nabi SAW. Dan kenapa kita terus cuba menganalisa dan mengambil pengajaran daripada peristiwa hijrah, lebih-lebih lagi berlaku pada bulan yang lepas. Kita soroti kembali peristiwa yang besar ini kerana dia ada kaitannya dengan kemerdekaan yang kita sambut pada 31 Ogos yang lalu. Kita masih dalam suasana menyambut kemerdekaan. Dan daripada yang kita kaji, yang kita dengar daripada kuliah-kuliah yang lalu, bahawa di sana terdapat banyak persamaan di antara peristiwa hijrah ini dan peristiwa kemerdekaan yang dikecapi oleh rakyat kita, rakyat Malaysia, dan juga oleh umat Islam daripada berbagai-bagai negara. Dan di antara persamaan adalah seperti mana yang disebut pada kuliah yang lalu, iaitu umat Islam tidak boleh diperintah oleh orang yang bukan Islam. Ini merupakan satu prinsip yang besar di dalam Islam. Sebab itu berlakunya hijrah, dan sebab itu berlakunya kemerdekaan. Supaya umat kita faham benar-benar. Lebih-lebih lagi generasi yang baru, anak-anak kita ataupun cucu cicit kita yang lahir selepas kemerdekaan. Bagi golongan tuan-tuan dan perempuan generasi veteran yang telah merasa hari kemerdekaan pada tahun 1997 yang lalu, kita jangan lupa bahawa kemerdekaan ini sebenarnya adalah di antaranya adalah kerana perjuangan pembebasan dan penentangan yang dilakukan oleh umat Islam di berbagai negeri terhadap pemerintah British. Dan yang berlaku di Negeri Sembilan sebenarnya tidak kurang daripada apa yang berlaku di Perak, pembunuhan J.W. Birch oleh Maharaja Lelo yang tercatat di dalam sejarah. Sebenarnya di Negeri Sembilan juga penentangan terhadap British besar. Di antaranya Datuk Seri Amang Gagap yang menentang British daripada Pilah sampai ke Parui. Penentangan itu berlaku. Ini bermakna British menguasai di sekitar Seremban, di sebalik Bukit Putus. Masih lagi British belum dapat menguasai sepenuhnya, dan ditentang oleh Datuk Seri Amang Gagap yang namanya masih ataupun diabadikan dalam salah satu daripada jalan kita di Seremban, Jalan Datuk Seri Amang Gagap. Itu di antara penentangan terhadap British. Lalu British merasakan bahawa masanya tak lama dan dia terpaksa keluar daripada tanah ini. Dan itu adalah kaedah ataupun prinsip mana-mana umat. Mana-mana umat, mereka akan dijajah sekiranya pemikiran mereka itu dijajah. Kalau mereka bangkit dan menentang, penjajah akan tidak bertahan lama dan akan cabut lagi.
Tetapi British hanya cabut lagi selepas 100 tahun lebih memerintah tanah Melayu. Yang sebelum itu tanah Melayu ditentang oleh ataupun dijajah oleh Belanda selama lebih daripada 160 tahun kalau tak silap. Yang sebelum itu dijajah pula oleh Portugis 100 tahun lebih. Berjumlah semuanya ketiga-tiga bangsa, Portugis, Belanda dan juga Inggeris, menjajah tanah air kita selama 446 tahun. Maknanya hampir 4,5 abad. Habis bagaimana, kenapa mereka keluar tahun 1957? Tidak lain tidak bukan kerana penentangan daripada umat Islam. Kenapa berlakunya penentangan? Asasnya adalah asas agama, di mana umat Islam tidak boleh dijajah oleh mana-mana kuasa asing, lebih-lebih lagi orang yang tidak beriman, seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Sekali-kali Allah Ta'ala tidak menjadikan jalan bagi orang-orang kafir mengatasi orang Islam. Ini prinsip tu. Di mana ayat ini terpakai bukan sahaja dalam isu penjajahan, tetapi dia terpakai juga oleh ulama-ulama fiqh dalam bab contohnya kehakiman. Dalam kehakiman, dalam fiqh Islam tidak boleh hakim mengadili orang Islam, lebih-lebih dalam perkara berkait dengan nyawa. Dalam hukuman kisos tak boleh. Dalam berkaitan dengan zina tak boleh. Sebab kalau sabit kesalahan, maka dia dihukum berat, tak dibenarkan. Begitu juga terpakai ayat ini dalam bab perkahwinan, di mana ahlul kitab, Allah Subhanahu wa taala membenarkan ahlul kitab, lelaki muslim berkahwin dengan perempuan ahlul kitab. Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lakum wal muhsanatu minal mu'minat. Hari ini aku halalkan untuk kamu, termasuklah wal muhsanatu minal mu'minat, wanita-wanita yang beriman yang baik, dan juga wal muhsanatu minal ladina utul kitab, dan wanita-wanita ahlul kitab. Ada perincian-perincian dia, ya, kita tak sentuh pada kali ini. Tetapi tidak dibenarkan wanita Islam berkahwin dengan lelaki ahlul kitab, sebab lelaki pemimpin bagi wanita. Dan Allah Ta'ala sekali-kali tidak membenarkan, tidak menjadikan jalan bagi orang-orang kafir itu di atas orang yang beriman. Jadi hukum hakam ni memang sabit di dalam Islam. Kalaulah dalam rumah tangga pun Allah Ta'ala tak bagi, apatah lagi dalam rumah tangga yang besar, dalam sebuah negara. Dalam rumah tangga tu urusan kewangan dia tak banyak mana, urusan tanah tak banyak mana. Tapi dalam hal negara, bayangkan kekayaan negara yang banyak, bayangkan urusan negara yang banyak yang berkait dengan isu akidah dan sebagainya. Memanglah Allah Subhanahu wa taala tidak akan membenarkan. Sebab tu berlakunya merdeka, kerana penentangan daripada umat Islam daripada berbagai-bagai tempat. Kesan daripada kesedaran bahawa umat Islam mesti merdeka, mesti diperintah oleh orang Islam sendiri. Itu di antara dapatan kita, pengajaran yang kita boleh ambil daripada persamaan di antara peristiwa hijrah dan peristiwa merdeka. Yang mana kesimpulannya, hijrah Nabi SAW adalah Nabi keluar daripada Mekah sebab Islam tidak boleh diperintah oleh orang kafir di Mekah. Maka baginda berhijrah ke Madinah, kerana di Madinah lah Rasulullah SAW boleh memimpin sebuah negara. Dan mereka telah bersetuju untuk menerima Nabi SAW sebagai ketua negara. Sebab itu berlakunya peristiwa hijrah. Apabila mereka setuju menerima Nabi sebagai ketua negara, sedangkan Nabi adalah orang asing,
Nabi orang asing di Madinah. Jadi bila baginda sampai atas dasar akidah sahaja, atas dasar agama sahaja, mereka menerima Nabi sebagai pemimpin. Sedangkan di Madinah telah ada sebelum itu calon-calon pemimpin. Di antaranya Abdullah bin Ubay. Ini calon yang akan menjadi pemimpin di Madinah. Tetapi harapan dia berkecai apabila Nabi SAW sebagai seorang yang asing datang ke Madinah. Sebab itu Abdullah bin Ubay sampai ke akhir hayat dia menjadi orang munafik. Orang yang dalamnya kafir, tetapi luarnya terpaksa menunjukkan bahawa dia adalah seorang Islam. Tapi jiwa dia sentiasa marah, sebab sepatutnya dialah yang menjadi ketua di Madinah. Kemudian apabila orang Madinah bersetuju menerima Nabi SAW berhijrah ke Madinah, mereka juga terpaksa memutuskan perjanjian mereka dengan orang-orang Yahudi. Orang Aus terpaksa memutuskan perjanjian mereka dengan orang Quraizah, Yahudi Bani Quraizah. Orang Khazraj terpaksa memutuskan hubungan mereka dengan Yahudi Bani Nadir. Sedangkan mereka dahulu pernah bersekutu ataupun bertahaluf, tapi kali ini mereka terpaksa memutuskan. Ini di antara sifat sahabat. Mereka dapat saja Islam, maka mereka memutuskan berhubungan dengan orang-orang yang tidak beriman. Sehingga semasa perjanjian dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, kami berjanji dengan kamu, kamu datang ke tempat kami jaga seperti anak dan isteri kami. Dan Nabi memimpin di Madinah, ya. Dan kami akan memutuskan hubungan kami dengan semua kerana kamu. Cuma mereka hendak mendapat kepastian daripada Nabi sekiranya Nabi hijrah tempat mereka. Mereka dah tak ambil dah orang tempatan mereka sebagai pemimpin, di antaranya Abdullah bin Ubay. Sebab apa? Sebab ada Nabi di tempat mereka, iaitu Rasulullah SAW. Kemudian mereka memutuskan tahaluf mereka dengan Yahudi. Aus, kabilah Bani Aus memutuskan hubungan mereka dengan Bani Quraizah. Khazraj memutuskan hubungan mereka dengan Bani Nadir. Ini pengorbanan yang besar ni. Kalau putus, mana mereka akan perang. Dan sebagai ada kesan-kesan besar yang terpaksa orang Madinah buat. Ada pengubah suaian di dalam perhubungan mereka. Semua ini bakal meragut nyawa mereka. Hanya semata-mata hendak menerima Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Dan mereka akan bantu Nabi, dan memang betul. Akhirnya mereka yang kepung Bani Nadir apabila Bani Nadir membuat khianat, cuba untuk membunuh Nabi SAW. Maka Nabi menggerakkan tentera mengepung Bani Nadir, yang akhirnya menyebabkan Bani Nadir dihalau keluar daripada Madinah. Maknanya daripada sekutu menjadi kepung yang boleh membunuh, yang akhirnya menghalau mereka keluar hanya kerana Islam. Yang lebih parah daripada itu, Bani Quraizah dulu bersekutu dengan Aus. Kemudian dalam peperangan Khandaq, apabila Nabi dikepung daripada luar dan Quraizah pula belot daripada dalam, menjadikan umat Islam tersepit di antara dua, di antara Quraisy, Bani Ghatfan dan Yahudi Khaybar di luar, dan Bani Quraizah Yahudi di belah dalam. Ini sangat-sangat bahaya. Tapi ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala umat Islam berjaya. Maka Nabi SAW mengarahkan umat Islam pergi kepung Bani Quraizah yang telah belot ketika sedang dalam peperangan. Lalu mereka mengepung Bani Quraizah. Akhir sekali Bani Quraizah menyerah diri. Kemudian apakah hukuman yang akan dikenakan ke atas mereka? Karena siapa yang tahu? Yang penting menyerah diri dulu, keluar daripada kubur, menyerah diri. Mereka tanya, kalau kami menyerah, kami kena apa tuan?
Kami kena bunuh ke, kami kena halau macam kawan-kawan kami Bani Nadir ke, kami pergi seronok boleh keluar, ataupun kami kena bunuh, kami tak tahu, kami nak menyerah diri macam mana. Beritahulah kami. Nabi tak ada beritahu apa-apa, menyerah diri dulu. Lalu mereka tanya seorang sahabat, agak-agak kalau kita menyerah diri kenapa ni? Apa yang kita akan penuh? Kata sahabat tu, kau akan kena sembelih. Sebab ni khianat ketika perang ni bahaya. Belot ketika perang ni benar besar. Kemungkinan kau tak akan dihalau, kau akan disembelih, kau akan dibunuh. Maka sahabat ni menyesal sebab dia telah beritahu awal sebelum keputusan Nabi keluar. Lalu dia mengikatkan badan dia di tiang Masjid Nabawi. Yang kalau kita pergi di Madinah hari ni ada tiang nama tiang Taubat. Tiang Taubat tu tempat seorang sahabat yang dinamakan Abu Lubabah menyesal sebab dia mendahului Nabi dalam memberitahu Bani Quraizah, Yahudi Bani Quraizah, bahawa kalau mereka menyerah diri, kesalahan macam ni bukan halau keluar, memang kena bunuh boleh. Jadi dia mengikatkan diri di tiang yang dikenali pada hari ini sebagai tiang Taubat, yang ada dekat tengah-tengah Raudhah. Balik pada cerita tadi, jadi akhirnya dia kepung dan Nabi SAW suruh mereka menyerah diri. Akhirnya mereka menyerah diri, apa saja keputusan mereka terpaksa ikut. Dan Nabi tidak keluarkan keputusan daripada mulut Nabi. Nabi serahkan kepada Sa'ad bin Mu'az daripada Aus yang bersekutu dengan mereka semasa jahiliyah dulu. Sebab apabila Nabi nak mengeluarkan keputusan dia, berkata Aus, kabilah Aus, ya Rasulullah, berkatalah Bani Quraizah, Bani Khazraj mengatakan, ya Rasulullah, bagilah kami keluarkan keputusan. Lalu Nabi kata, baik, panggil ketua kamu Sa'ad bin Mu'az. Maka Sa'ad bin Mu'az mengeluarkan keputusan bahawa semua lelaki dibunuh. Ahkum an tuqtahur rijal wa tasubul mar'ah waz zarar. Aku menjatuhkan hukuman yang Nabi serahkan dekat aku, membuat keputusan bahawa semua lelaki dibunuh dan semua perempuan ditawan dan kanak-kanak semua ditawan. Maka dipancung 700 hingga 900 orang lelaki, semua dipancung dan ditanam. Balik pada cerita tadi, kita balik cerita hijrah. Mana hijrah Nabi ke Madinah, orang Madinah menerima Nabi sebagai ketua dan memutuskan hubungan mereka dengan sekutu-sekutu mereka di zaman jahiliyah, termasuklah di antara kaum Aus dan juga Bani Quraizah Yahudi. Jadi ini merupakan satu benda yang besar yang mengubah segala benda. Begitulah peristiwa merdeka sebenarnya. Sama ada Nabi SAW kekal di Mekah dan bersalah kerana redha berada di bawah kepimpinan kafir, atau Nabi keluar ke Madinah dan memerintah dengan cara Islam. Maka Rasulullah SAW berhijrah. Dan orang-orang di Madinah menyedari bahawa apabila negara mereka ditadbir oleh Islam dan ditadbir oleh seorang Islam, lebih-lebih lagi lah Nabi SAW, mereka terpaksa membuat berbagai-bagai penyusunan baru. Mereka terpaksa menidakkan Abdullah bin Ubay sebagai ketua, walaupun Abdullah bin Ubay orang tempatan, hanya kerana ada Nabi bersama mereka. Mereka terpaksa memutuskan tahaluf mereka dengan Yahudi-Yahudi yang berada di Madinah. Turun-temurun mereka telah bertahaluf dengan mereka. Semuanya set up baru, semua set baru. Begitu jugalah kemerdekaan. Kemerdekaan, semua yang British susun, semua itu mesti ditolak. Semua mesti ditolak dan dibina satu umat yang baru di bawah kepimpinan baru dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian persamaan yang kedua,
Apakah persamaan yang boleh kita dapat? Iaitu bagaimana umat Islam boleh memerintah Mekah selepas itu. Tidak lain tidak bukan berlakunya pembukaan Mekah. Bagaimana berlakunya pembukaan Mekah? Iaitu dengan jihad. Pembukaan Mekah ini berlaku dengan jihad. Barulah Mekah dibebaskan daripada Abu Sufyan, Hakim bin Hizam dan sebagainya. Bagaimana negara kita merdeka? Begitu juga dengan kebangkitan umat, dengan kebangkitan Datuk Seri Amang Gagap, dengan kebangkitan Abdul Rahman Limbu di Terengganu, dengan kebangkitan Tok Janggut di Kelantan, dengan kebangkitan Maharaja Dela di Perak, dengan kebangkitan anak-anak murid di Gunung Semanggul. Ini bermakna penjajah dan ramai penjajah tidak memahami melainkan bahasa kekuatan. Penjajah tidak akan memahami melainkan bahasa kekuatan. Sama dengan di Mekah, mereka menghalau Nabi, menindas dan sebagainya, walaupun mereka mengetahui kebenaran Islam. Kita jangan lupa mereka ini mengetahui kebenaran Islam. Mereka mengetahui bahawa Muhammad itu seorang yang baik. Abu Jahal, Abu Sufyan pada malam hari pergi mendengar Al-Quran. Mereka sembunyi-sembunyi pergi mendengar di rumah Nabi, nak dengar Nabi baca Quran. Sebab apa? Ini adalah perkataan Allah yang tidak boleh dibuat oleh manusia. Keindahan bahasa Al-Quran ini bukan diiktiraf oleh Abu Jahal saja. Dia diiktiraf oleh kita semua. Anak-anak kita daripada kecil membaca Al-Quran tidak bosan-bosan. Kalaulah kita paksa dia baca bahasa Jerman atau bahasa Rusia, kita pun tak sanggup nak paksa dia. Kita pun baca tak sedap bahasa Rusia ke bahasa Jerman yang kita tak faham. Tapi Al-Quran ni sanggup kita paksa anak kita. Sebab kita pun rasa serasi dengan diri kita. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itulah surahnya yang kita baca, yang abah kita baca, yang anak kita baca dan cucu kita baca. Jadi ini mukjizat. Begitulah perasaan orang-orang Quraisy apabila mendengar Al-Quran. Abu Jahal mendengar secara rahsia, Abu Sufyan mendengar secara rahsia, sampai mereka bertemu di luar rumah Nabi. Kau berbuat kat sini, aku dengar Quran. Kau berbuat sini, aku pun dengar Quran juga. Jangan kita bising-bising, nanti orang semua tahu. Senyap-senyap sudah. Di waktu siang menentang Nabi, di waktu malam mendengar Quran. Itu cara, itu PR-nya pembesar-pembesar Quraisy. Dan bila mereka menghantar orang berjumpa dengan Nabi, buat tawar-menawar dengan Nabi supaya hentikan dakwah ni, Nabi dengar tawaran tu, tawaran ni. Nak jadi raja boleh, nak jadi orang paling kaya boleh, nak jadi orang yang kalau nak wanita yang paling cantik semua tak ada masalah boleh. Dah habis cakap, Nabi kata, dah habis cakap, dah dengar pula ayat Quran. Nabi baca ayat Quran, terpaku. Terpaku macam. Ini bermakna mereka mengetahui kebenaran Al-Quran, tetapi mereka terus menentang Rasulullah SAW sehingga menghalau umat Islam keluar daripada Mekah. Mereka tidak faham kecuali bahasa jihad. Maka pada tahun 8 Hijrah, 8 tahun selepas Nabi berhijrah ke Madinah, mengumpulkan kekuatan demi kekuatan, akhirnya pada tahun 8 Hijrah Nabi menyerang Mekah dan mengalahkan Quraisy dan memerdekakan Mekah itu daripada najis-najis orang-orang kafir dan memerintah dengan Islam. Sama dengan negara kita, British tidak faham melainkan bahasa kekuatan. Apa yang dilakukan kepada negara itu, kita ini sama dengan apa yang dilakukan di Palestin. Di Palestin mereka menjajah dan mereka membawa masuk orang Yahudi. Dan di tanah air kita mereka menjajah dan mereka membawa masuk orang bukan Islam. Politik yang sama.
yang dilakukan oleh British. Bahkan pegawai-pegawai British yang bertugas di tanah Melayu, sebahagian dari mereka telah berkhidmat di Palestin. Lepas posting dekat Palestin, posting pula dekat tanah Melayu. Di antaranya adalah Henry Gunny. Henry Gunny yang kita dengar yang masyhur tu, itu pegawai British di Palestin. Dan banyak berlaku pembunuhan Yahudi ke atas umat Islam di Palestin pada waktu dia. Dia pula yang dihantar ke sini. Mereka tidak memahami melainkan bahasa jihad. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Idza ta'amaltum bin nasi'ah," atau kama qala Rasulullah SAW, "wa akhastum iqal al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum zullan la yanzi'u ankum hatta tarji'una ila dinikum." Yang bermaksud, kalau kamu asyik dengan perniagaan kamu dan kamu berinteraksi dengan riba, dan yang petani asyik dilalaikan dengan tanaman-tanaman mereka, kalau penternak asyik dengan disibukkan dengan ternakan mereka, wa taraktumul jihad, dan kamu meninggalkan jihad, sallallahu alaikum zullan, Allah Ta'ala akan melitupi kamu dengan kehinaan, la yanzi'u ankum hatta tarji'una ila dinikum, dan kehinaan itu tidak akan ditarik daripada kamu sehinggalah kamu kembali kepada agama kamu. Apa maksud dia sini, tuan-tuan? Maksud dia, kalau kita asyik dengan dunia kita, yang peniaga dengan perniagaan, yang petani dengan pertanian dia, asyik duduk kebun, dah habis membersihkan semak, dah habis membersihkan semak, memetik buah, dah habis buah pergi menjual pula. Itu saja kehidupannya. Dan dia akan British menjajah. Yang berternak pula dengan lembu dia, dengan kambing dia, hantar ke pasar, beranak pula lagi kambing, sibuk pula menyusukan kambing dan sebagainya, bertambah pula berjembik-jembik lagi, dan membiarkan British memerintah. Atau yang meniaga asyik dengan perniagaan dia, setiap hari tutup akaun, berapa dapat untung, apa semua. Macam tu turun-temurun. Sallallahu alaikum wasallam, Allah Ta'ala akan melitupi kamu dengan kehinaan. Sebab tu penjajah boleh menjajah sampai 400 tahun lebih. Sebenarnya mereka lemah, tetapi bila mereka telah menjajah pemikiran, habis. Samalah di India. India pada zaman sekarang ni penduduk yang kedua terbesar di dunia. Kita boleh kata penduduknya 1.3 bilion. British hanya penduduknya 70 juta ataupun 80 juta pada hari ini. India hari ini 1.3 bilion. Maknanya penduduk India ni berapa kali ganda daripada penduduk British. Tapi bagaimana British dapat menjajah? Kemudian bukan satu penduduk British tu menjajah India. Penduduk dia ramai tinggal di negara dia. Yang dihantar adalah tentera. Tentera lagi sikit, confirm tak sampai 100,000. Sebab tentera mana pun dalam negara, lebih kurang tentera dia paling tinggi pun dalam, kalau Amerika tu sampai 600,000. British mungkin tentera dia zaman tu mungkin dalam 40,000, 50,000. Tapi nak jaga Malaysia lagi, nak jaga India lagi, nak jaga Saudi lagi, nak jaga Mesir lagi, mungkin paling tinggi 10,000 ataupun 8,000 di India. Tapi boleh menjajah India yang begitu besar. Ini sebenarnya penjajahan pemikiran. Apabila pemikiran disibukkan masyarakat dengan perniagaan, disibukkan dengan pertanian, disibukkan dengan ternakan, mereka akan rela untuk dibodohkan ataupun diperintah oleh sesiapa. Dan ini memang betul. Allah Ta'ala pun menyebut fastakhafa qaumahu fa'ata'u. Fir'aun memperbodohkan kaumnya lalu mereka mentaati dia. Innahum kanu qauman fasiqin. Sesungguhnya mereka adalah umat yang fasik. Sebab apa fasik?
Sebab sibuk dengan dunia saja, tidak kisah pun siapa yang perintah. Itu adalah kaedah yang Allah Ta'ala beri di dalam Al-Quran. Jadi di British sama juga, di India. Mereka memerintah dalam keadaan umat yang lalai, yang tak kisah. Sehinggalah Gandhi balik daripada England, pergi ke South Africa dulu, bekerja sebagai lawyer. Tengok keadaan apartheid di Afrika Selatan. Dia pernah berada di England, tempat penjajah. Kalau dia beli tiket first class, dia duduk first class. Ni dia beli tiket first class dekat Afrika Selatan, dia duduk dekat third class. Mana boleh? Dia duduk dekat first class. Datang orang, awak bukan duduk sini. Dia kata, ini saya first class. Tak ada, tempat awak third class. Tak, saya first class. Dia kata, dihumban dia keluar daripada kereta api. Dia kata tak boleh. Lalu dia kembali ke India dan dia beri kesedaran. Dan termasuk jugalah umat Islam juga bangkit. Jadi yang Hindu bangkit, umat bangkit. Umat yang bangkit, British takkan tahan. Sebab dia hanya hantar tentera dia beberapa ribu orang. Jadi sini kita kena nak, dari sini kita kena ambil pengajaran, iaitu umat yang bangkit, mereka akan capai kemerdekaan yang hakiki. Tapi umat yang fasik, maksud fasik di sini yang disibukkan dengan dunia, mereka takkan nampak. Mereka takkan nampak. Begitulah sahabat-sahabat Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Mereka keluar daripada Mekah, mereka ada kesedaran. Mereka hendak mereka ini diperintah oleh Islam, dan mereka tidak rela dijajah oleh Abu Sufyan ke, oleh Abu Jahal ke, oleh Abu Lahab. Mereka tak rela. Mereka mesti diperintah oleh Islam, dan mereka mesti diperintah dengan syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi persamaan lagi antara merdeka tadi dengan hijrah Nabi SAW adalah pembukaan Mekah dengan kekuatan, dengan jihad. Begitu jugalah kemerdekaan kita dengan kebangkitan daripada masyarakat di sana sini. Kemudian di antara persamaan lagi adalah kemerdekaan dan juga hijrah merupakan isu akidah. Ini penting kita kena faham. Sebab ramai yang melihat hijrah ni sebab Nabi keluar ditindas. Marilah kita keluar sebab kita ni ditindas. Sama dengan kemerdekaan, apa kaitannya dengan akidah? Ini kita nak bagi faham kepada masyarakat kita. Penerangannya adalah seperti mana penerangan tadi, iaitu dia bertitik tolak daripada prinsip yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebut di dalam Al-Quran. Wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Allah Ta'ala tidak membenarkan orang-orang kafir itu mengatasi orang Islam. Jadi bertitik tolak daripada ini, maka umat Islam beriman dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka bangkit. Sebab tidak mungkin orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka memerintah dan menjalankan apa yang diizinkan oleh Allah, apa yang diputuskan oleh Allah, apa yang selari dengan Al-Quran dan dengan hadis Nabi SAW. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam ayat-ayat yang berbagai-bagai, fala wa rabbika la yu'minun. Sekali-kali tidak, demi Tuhanmu mereka tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka memilih kamu wahai Muhammad menjadi hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Apa yang mereka gaduh tak pasti mana, minta Rasulullah SAW yang memutuskan. Jadi bila Nabi telah memutuskan, dan sudah tentulah Nabi bila memutuskan selari dengan Al-Quran, selari dengan hadis. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak merasa apa-apa pun sempit dada daripada keputusan yang telah engkau kemukakan, dan mereka menyerah seserah-serahnya.
wa yusallimu taslima, ni mereka menyerahkan, terima saja keputusan. Jadi keputusan yang sedari dengan Quran dan keputusan yang sedari dengan hadis, tak mungkin British boleh buat. Negara mereka sendiri rosak. Arak, zina, riba dan sebagainya, itulah permainan negara mereka. Bagaimana mereka hendak menyusun satu umat yang lain yang sedari dengan hadis dan sedari dengan Al-Quran. Mustahil. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut, fala wa rabbika la yu'minu. Sekali-kali tidak, mereka tidak akan beriman. Mereka bukan orang yang beriman. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Sehinggalah mereka memilih kamu, wahai Muhammad. Bila Nabi Muhammad dah tak ada, yang ada adalah hadis. Pada hari ini ada hadis, Nabi Muhammad dah tak ada. Maknanya siapa saja yang memutuskan mesti selari dengan hadis Nabi SAW. Sebab itu berlakunya perjuangan kemerdekaan. Dan ini penting tuan-tuan ya, sebab dia berkait dengan akidah. Pernah sekali seorang bertelagah dengan orang Yahudi di zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Bukan di zaman Khalifah, di zaman Rasulullah SAW. Maaf. Lalu apabila mereka bertelagah, kata orang Yahudi itu, marilah kita mengambil Muhammad sebagai hakim. Kata seorang, dia nak orang lain sebagai hakim, sedangkan dia orang Islam. Lalu diputuskan dengan satu keputusan oleh orang yang oleh Rasulullah SAW, kata silap saya. Kemudian orang Islam ni dia tak berapa setuju. Lalu dibawa kepada Umar Al-Khattab. Sampai rumah Umar, orang Yahudi dan orang Islam ni berjumpa Umar dan menyatakan, orang Yahudi kata, saya berbeza pandangan dengan dia. Kemudian saya cadangkan kita mentahkim Rasulullah ataupun Muhammad yang menghukum. Dia cadangan dia orang lain. Jadi bila bawa pada Nabi, Nabi telah memutuskan dan dia tak berapa setuju. Jadi kita nak bawa kepada engkau, wahai Umar, apa pandangan kau? Umar kata dia tak setuju apa yang Nabi putuskan dia. Dia tak berapa setuju. Jadi dia bawa kepada kau. Umar kata natijah, betul kau tak setuju? Dia kata dia tak setuju. Umar masuk dalam, bawa pedang, pancung terus. Apa yang Nabi putuskan tak setuju. Fala wa rabbika la yu'minu. Sekali-kali tidak demi Tuhanmu mereka tidak beriman. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Sehingga mereka menjadikan Muhammad sebagai hakim. Jadi perkara ini berkait dengan akidah. Sebab itu umat bangkit menolak British keluar daripada tanah Melayu itu, daripada mereka yang membuat penentangan. Penentangan. Begitu jugalah yang berlaku dalam peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan kita mengambil pengajaran yang kedua, iaitu pertama umat Islam tidak boleh dipimpin oleh orang yang bukan Islam. Sebab itu berlakunya hijrah dan sebab itu berlakunya kemerdekaan. Yang kedua adalah umat Islam menganggap perjuangan ini adalah perjuangan berunsurkan akidah. Itu yang membangkitkan. Dan yang ketiga adalah British, begitu juga pemimpin Quraisy tidak memahami melainkan bahasa penentangan dan kekuatan. Dan itu telah dibuktikan dalam pembukaan Mekah dan juga dalam peristiwa kemerdekaan negara kita. Jadi mudah-mudahan peristiwa hijrah ini dapat memberi pengajaran yang besar kepada kita dan dapat memberikan perbandingan dan juga kefahaman kita terhadap kemerdekaan yang berlaku dalam negara kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.